Okey, Assalamualaikum kepada semua pelajar saya. Okey, sekarang kita akan pergi kepada chapter 5 berkenaan dengan poster and presentation. Kita biasa kan buat presentation, tapi poster saya rasa jarang-jarang. Okey, so dalam topik chapter 5 ni, kita akan tengok berkenaan dengan poster dan juga presentation. Okey, poster ni macam mana? Poster ni sebenarnya kita akan communicate berkenaan dengan informasi-informasi klien kita. So, kita akan interact ataupun kita nak attract kita nak tarik perhatian seberapa ramai customer yang boleh dari poster yang kita buat. Okey, so dia akan menunjukkan apa sebenarnya motif kita buat poster tu. Jadi dekat poster tu kita kena tunjuklah kreativiti kita. Okey, ini ada beberapa jenis poster. Kalau boleh tengok dekat sini ada 4 jenis. Saya listkan dekat dalam slide ni. So, dia ada multiple letter size, dia ada one piece print out, ada one piece without panel hybrid, with panel hybrid ataupun tabletop panel. Okey, ni dia punya explanation. Dia sesuai, jenis-jenis ni sesuai dekat mana. Dekat mana. So, macam yang kita nampak dalam gambar ni, multiple letter size panel. Dia tampal dekat kita punya board kan, ada board. Okey, so yang ni biasanya macam mana poster-poster yang macam ni kadang-kadang kita biasa tengok. Kalau dulu-dulu saya poster macam ni, dia bukan poster lah sebenarnya. Dia macam kita tampal-tampal dekat board informasi-informasi terkini. Contohnya kalau macam dulu apa-apa info latest yang kita nak dapat berkenaan dengan perkembangan kita punya asrama, kita punya fakulti, kita punya program, kita punya course. So biasanya diorang akan tampal lah buat poster cantik-cantik. Kadang-kadang tu list nama student yang macam buat ONA pun diorang ada tampal kat situ. Hati-hati. Tapi tu dululah. Masa zaman saya dia ada. Okey, ini one piece print out. One piece. Dah tulis pun one piece maksudnya dia satu lah. Contoh macam yang ini. Lesson from project Viva. Kadang-kadang Viva ataupun ada certain project dalam course dia minta student buatkan poster A3 ke kan. Macam ni lah besar dia. Okey, ini one piece panel hybrid. Okey, ni macam ni pula jenis dia. Okey, di tabletop panel. Okey, macam mana kita nak dapatkan atau nak buat satu poster yang menarik, yang memang sekali orang pandang tu dia rasa macam nak tengok lagi apa info ada dekat poster kita. Ini adalah antara kriteria yang perlu ada dalam poster kita. Kita mesti clarity, relevant, concision, appeal and juga readability. Kadang-kadang tulisan kecil sangat kan, susah nak baca. Tu pun jadi macam orang tak berkenan, tak tertarik dengan poster kita. Jadi pemilihan tulisan, kejelasan kita tu mesti tepat lah ya, mesti tepat. Okey, ini berkenaan dengan presentation pula. Kalau presentation, normally kita akan practice. Kita tak adalah tulis-tulis, lepas tu esok tu kita present kan. Biasanya kita akan practice bercakap, practice banyak kali. Kadang-kadang macam saya dulu jenis yang saya suka tulis apa saya nak cakap. Kan, saya tulis poin-poin apa saya nak cakap. Nanti bila kita punya turn sampai untuk kita present, so dalam kepala kita dah nampak dah poin apa yang first, yang second, yang third kita nak cakap. So dia ada penyusunan point kat situ. Jadi structure kita punya structure presentation kita yang kita nak cakap tu nampak macam tersusun lah. Dia organize well macam tu. Itu presentation. So presentation ni pun ada banyak jenis. Contoh informative, instructional, arousing, decision making, persuasive. So macam mana yang dikatakan jenis-jenis ni ada description dia dekat sini. Macam contoh arousing, make people think about a certain problem or situation. Kan? Decision making ni kita nak move your audience to make your suggested action. Kan? Lain-lain kan? Ada banyak jenis presentation. Okay, next. Okay, audience. Audience ni penting sebab kita perlu tahu audience kita bila kita nak
present sesuatu. Contoh bila level sekolah rendah, sekolah menengah macam mana kita nak tackle. Macam mana intonasi suara kita. Nak kena skema ke? Nak kena macam, "Hai adik-adik." Kan lain tu kan. Kalau macam dengan you all, lain pula. Takkan saya nak hyperactive pula dengan you all kan. Nanti kan pelik pula macam Cikgu Tadika kan. So kita kena tahu siapa audience kita. Kalau dengan adik-adik prasekolah, dengan adik-adik sekolah rendah, sekolah menengah, lain cara kita nak tackle dia. Kalau macam dengan buyer-buyer sama buyer, contoh macam antara you all sesama rakan kan, bila nak buat presentation ataupun pembentangan sesuatu ke, lain cara kita. Mungkin ada penggunaan core aku ke macam tu kan, macam nak nampakkan lebih tak formal antara kita dengan rakan. Kalau macam saya pula dengan you all, macam saya pensyarah, saya nak give lecture dekat you all, so I need to use suitable words kan. Tak bolehlah saya nak aku engkau dengan you all pula kan. Jadi macam tak proper. Boleh sebenarnya kalau kita dah capai satu tahap relationship antara lecturer dengan student tu memang rapat, dia boleh jadi aku engkau. Tapi both lecturer dengan student ni dia tahu batas. Dia tahu batas. Student tahu batas dia, lecturer pun tahu batas dia. So sebenarnya penggunaan bahasa atau penggunaan intonasi yang betul tu penting. Kita kena tahu audience kita siapa. Jadi kita boleh tune kita punya intonasi, kita punya bahasa, penggunaan perkataan. Jadi penting sangat. Okay, the core truth. Kita kena tahu audience kita kena tahu apa kita nak cakap dengan audience kita. Macam sekarang lah, saya kena tahu topik 5 ni berkenaan dengan presentation, berkenaan dengan poster tadi kan. Jadi saya kena tahu subjek saya. Jadi saya pun kenalah berlega-lega dalam kepala saya apa yang saya nak sampaikan, perkara-perkara positif. Contoh situ lah, write a great, positive and good nature story. Jadi saya kena bagi contoh yang berkaitan. Macam tadi contoh intonasi kita dengan level of audience yang kita nak present nanti kan. Lepas tu kita juga kena simplify. Jangan bagi contoh yang susah-susah, orang tak faham. Yang mudah-mudah aja. Kena nak kata santai tak santai, nak kata formal pun tak formal. As long as apa yang kita nak bagi tu mesti kena dengan tempat, kena dengan situasi. Kena dengan situasi. Tersedap pula. Okay, next ialah kita kena ada add splashes of colours. Okay, maksudnya kat sini mungkin ada contoh tak baik, ada contoh baik yang kita nak bagi. Jadi dalam contoh-contoh tu kita kena mainkan peranan bagi dia colourful. Itulah maksud dia. Kita kena variasikan situasi masa kita present tu. Super juga dalam poster kan. Kena variasikan colour yang menarik contohnya kan. Okay. Then kita ada aim to entertain. Kita punya aim tu apa? Kita nak entertain audience kita. Kita nak apa yang kita nak bagi tu, yang kita nak share, yang kita nak kongsi tu sampai dekat audience kita. Audience kita faham. Macam sekarang saya duk bebel ni kan. Faham ke tak faham sebenarnya? Bila kita nak present, kita kena buat apa? Yang pertama tadi Puan Mazu cakap, tahu audience. Yang kedua, tahu subjek kita nak cakap. Kemudian kita nak kena tune kita punya penggunaan bahasa, kita kena tune kita punya intonasi, penggunaan perkataan. Jadi itu adalah aim kita untuk entertain, untuk membuatkan audience kita faham dengan apa yang kita nak sampaikan. Kemudian yang penting juga, kita kena listen and respond. Kita kena dengar apa yang audience kita mungkin bangkitkan isu, mungkin dia respon dengan apa yang kita tanya, so kita kena dengar. Kena ada rasa respect lah dekat situ. Tak semestinya bila kita bercakap kat depan, kita yang mengawal keadaan, tak. Dia ada situasi dia. Ada situasi memang macam tu. Kalau macam situasi sekarang ni, saya lebih kepada santai mode. Jadi kalau macam kita guna two-way communication, awak boleh interrupt. Tanya, bagi pendapat. Contohnya kan. So saya mesti respect dan hormat. Dengar, kemudian respon kepada apa saja yang ditanya ataupun pendapat tu. Contoh macam tu. Okay, dan biasalah. Nervous ni memang tak boleh lari. Walaupun macam sekarang record hanya saya dan komputer, tapi kita tetap ada nervous kita tersendiri. Sama ada sikit atau banyak. Itu beza dia.
So, selagi ada nervous sebenarnya bagus sebab dia membantu kita mengawal keadaan sebenarnya dan dia melatih kita daripada nervous yang banyak tadi bila kita selalu buat. Macam sekarang dah selalu sangat saya bercakap depan laptop seorang-seorang, saya dah tak rasa apa. Kalau dulu saya rasa macam orang gila. Contoh apalah nak cakap depan kamera ni kan. Tak ada orang nak baby seorang-seorang macam tu. Tapi sekarang selepas beberapa semester, saya dah rasa biasa. Seolah-olah saya bercakap macam dengan ada orang. Student saya ada kat depan ni. Padahal tak ada pun kan, sedih. Tapi tak apa, sebenarnya ni adalah cabaran kita. So kita kena fight lah. Kena fight cabaran kita. Kena apa-apa je yang negatif tu kita kena turn to positif. So barulah kita boleh maju ke depan. So yang seterusnya dia kata act. So you achieve maximum effect. Mesti bertindak. Macam contoh tadi saya kata presentation kan. Kalau kita tak buat, kita takkan tahu level kita kat mana. Sekali buat, kita tahu, alamak, daripada 100% cantiknya presentation tu, aku dapat 10% je sebenarnya. Aku tak confident pun nak bercakap. So, buat lagi, bertindak. Jangan sekali buat dah tahu rasa macam tak boleh, kita terus senyap. Tak boleh, kita kena bertindak lebih lagi pada itu. Polish, buat lagi dan lagi sampai kita reach maximum effect terhadap diri kita sendiri. Tu yang terbaik lah. Okay, kemudian dia kata lagi, love your audience and you will find that they love you. Yalah, bila audience kita rasa selesa dengan kita dan kita pun selesa dengan audience kita, kita akan ada macam satu tarikan gitu kan. Bukan tarikan apa, macam kita rasa senang nak berinteraksi. Okay, ini adalah 10 basic question yang boleh kita tanya kepada organizer before presentation. Be prepared. Nampak gambar dia, be prepared. Ni antara soalan dia. Okay, ni tak ada apa. Okay, apa yang audience thinking? Macam ni lah. Macam kita, bila dengar orang bercakap kat depan kan, kita tanyalah kan. Bagi tahulah benda yang aku tak tahu lagi. Yang ni aku dah tahu. Janganlah buang masa aku. Tu antara apa yang kita selalu fikir bila kita dengar orang buat presentation kan. Aduh, bosannya. Contoh kan. So, macam mana kita nak tahu kita punya presentation tu sukses? Dia sebenarnya depend on how much what you want to say coincide with what they want to hear. Tu. Okay, ini how to do a presentation. Kita kena planning presentation kita. Write note cards or index card. Practice. Ada perkataan practice. Then research. Kemudian yang kedua, kita kena delivering the presentation. Kena senyum, kena rasa confident. Kemudian eye contact kena ada. Walaupun sekarang ni you all tak ada depan saya, tapi saya pandang kamera seolah-olah saya memandang you all. Okay? Macam tu. Lepas tu kita kena ada inflection dalam kita punya voice. Ada turun naik, ada mendatar, ada macam menekan kan. Macam kita nak stress some wording tu supaya audience kita macam dapat fikir kan. Okay. Lepas tu apa lagi? Be sure to have inflection in your tu voice tadi kan. Kemudian hand motion. Macam saya ni kan gerak macam tu. Janganlah terlampau banyak sangat gerak. Nanti rasa macam serabut pula kan. Mengacau pemandangan. Berpada-pada. Kemudian kena ada good conclusion. Kemudian walk back to your seat with a smile. Contoh ni kalau yang face to face punya presentation. Okay. Kemudian yang ketiga, delivery sequence. Sequence ni penting. Kena ada dia punya fokus. Kemudian kita kena tunggu biar semua orang settle down duduk contohnya. Kemudian first line yang kita nak cakap tu penting. Lepas tu gunakan ruang yang ada kat situ. Jalan, bagi specific reason untuk buat macam tu. Maybe kita pergi ke tepi nak tanya orang tepi. Ke tengah tanya orang tengah pula. Macam tu kan. Okay, so yang lain-lain tu biasalah. Then Q&A. Q&A ni biasa. Memang ada. Setiap presentation akan ada Q&A tu. Dan yang biasanya juga bila sesi Q&A ni tak ada Q-nya. So macam mana nak bagi A? Question penting mungkin kita malu nak tanya. Tapi sebenarnya soalan yang kita nak tanya tu pun orang lain pun nak tanya sebenarnya. Tapi malu. So jangan malu. Beranikan diri. Okay, yang ini the approach has several advantages. So kita boleh show confident, kita dealing dengan isu masa dia masih lagi segar isu-isu tu, okay?
Ini adalah preparation untuk PowerPoint slide. Boleh tengoklah. Biasa slide ni semua orang terror kan. Macam nak buat PowerPoint. Siap gerak lagi. Okey, ni berkenaan dengan poster lah. Apa yang selalunya ada dalam poster. Detail-detail yang macam ni lah yang selalunya ada dalam poster. Okey, dah habis chapter 5 kita berkenaan dengan poster dan juga presentation. So, hopefully you all dapat something macam mana nak create poster yang cantik. Saya sangat yakin you all lagi terror, lagi otai sebenarnya nak create poster sebab saya tahu ramai sangat antara you all ni kreatif. So, untuk presentation saya belum lagi tengok. So, saya harap minggu depan, minggu ke-6 saya akan dapat tengok lah wakil daripada kumpulan untuk present dekat saya berkenaan dengan report. Okay. So, untuk chapter 5 sampai sini saja. InsyaAllah kita akan continue dengan chapter yang lain kalau ada. So, Assalamualaikum. Bye.